Okey, kalau yang pahit apa Mas? Pernah ada kemalangan ke apa ke yang sebelum ni? Kemalangan kalau tak ada, angel. Okey. Tak ada. Kemalangan motor, saya mula bawa motor daripada 1991 sampailah sekarang dah hampir 18 tahun. Ya. Pernah kemalangan 3 kali. Okey. Tapi alhamdulillah I survive. Itu pun sebabkan apa? Okey, saya cerita. Motor suka besar ni, bila kita pergi satu kelajuan yang tertentu, walau macam mana pun kalau ada pasir atau minyak, kalau you lalu atas dia, memang kalau dia bergeser tu tak boleh buat apa-apa. Memang pasir minyak itu memang kita punya musuh lah. Kan? Kadang-kadang itulah dia, kadang-kadang kita kena check. Safety comes first. Tayar janganlah botak ke apa kan. Itu pun boleh menyebabkan kemalangan. Dan selain daripada itu, tapi kemalangan tak teruk sangat lah. Okey. Jatuh seorang-seorang atau bagaimana? Ya, saya jatuh seorang. Okay. Motor tu campak ke belah kanan. Saya jatuh atas jalan raya. Betul-betul kat tengah jalan raya tu, tengah ambil corner. Dekat Lengkong Perak. Lepas tu nak pergi ke Hatnyai lah masa tu. Jadi lori lalu adalah dan 10 inci macam tu kan. Tapi yalah, Alhamdulillah, Allah bagi peluang. Alhamdulillah. Banyak lagi kenangan lain macam bungee jumping tu simple lah. Kaki you diikat dengan tali, and then dekat tepi bukit ada platform, you just lompat 200 kaki ke bawah. Dan bawah tu air. So for me, saya dah menyelam, I know what to expect down there, so it's okay. Kalau macam bungee tu bawah tu simen, mungkin saya fikir 100 kali lah. I'm being very honest. Kalau kita nak buat benda ekstrim ni sebenarnya, okay, you kena fikir, is it a calculated risk or is it, uncalculated risk. If it's calculated risk, why not? Macam contohnya skydiving. Selalu orang tanya, tak takut ke mati? Sebenarnya kalau kita nak kata takut mati, daripada kita belajar erti kehidupan ni, kita harus takut mati. Okay, beza bila kita buat benda yang ekstrim ni, first, kerana kita yang nak buat. Number 2, bila kita nak buat, kita kena belajar sebaik mungkin teknik atau apa-apa prosedur sebaik mungkin. Sebab once you tak fokus, one thing go wrong, benda lain semua you tak boleh perform 100% best. So contohnya skydiving, takkanlah saya tak rasa takut. Mestilah saya ada rasa takut kan. Bila robot lah kan. So the thing is, bila rasa takut, macam mana kita nak atasi? It's always about focus. Kalau tak faham, tanya lagi. Kalau kita tak confident parachute tu buka ke tak, okay, kita check back tu dulu sebelum pergi. Okay, semua ni safety ada diajar. So you don't have to worry. It's all about focus. Takut memang takut. Bila you lompat, you akan jerit sesuka hati, but after a while dia akan reda balik. Okay. So it's always about, bila takut macam ni, always quickly think back and focus how to handle the parachute. And insyaAllah you akan land sebaik mungkin. Tapi saya tak cakap bila kita mendarat ke apa, kita tak tergolek ke apa. Yes, it will happen, but you have to learn. Dan sebelum kita buat skydiving atau apa-apa sukan tu, kita tengok kawasan pula. Kita kena kaji pula, does it make sense for me to jump off from the building contohnya. Lepas tu kalau kita tengok kawasan tu, alamak, tergolek dekat tasik kan, susah juga kan. You know, all these things you have to hitung dulu. Yes, kena tengok rata-rata. Kan, kalau orang suruh buat, takkan kita ikut cakap orang kan. Okey, Mas, SMS, apakah kecederaan yang paling serius pernah dialami? Kecederaan paling serius, motor saya yang cedera. Mas sendiri tak ada apa-apa? Saya alhamdulillah tak ada apalah. Calar sikit-sikit tu adalah, tapi hilang. Itu yang paling serius. Sakit bila tengok motor tu sakit. Lagi sakit tu. Yelah, tengok sakit motor lagi bayar sakit. keluar poket kan. Okey, dan kita sebenarnya ingin memberi inspirasi pada wanita-wanita kita yang rasa kadang-kadang mereka memang dilahirkan jiwa begitu, memang minat sesuatu yang lasak, tapi banyak kekangan. Jadi bagaimana ataupun apa langkah pertama sekali yang mereka wajar buat khas untuk wanita sebenarnya? Ramai yang suka aktiviti lasak, tapi mungkin banyak halangan daripada ibu bapa macam Mas cakap, ataupun mereka tidak ada kawan-kawan, tidak ada sokongan moral di sekolah, tidak ada aktiviti sebegitu. Hati ni nak cuba itu dan ini, tapi takut ke apa perkara yang mungkin pertama sekali harus mereka belajar, seperti contohnya Mas katakan tadi, calculated risk itu, belajar dulu benda tu supaya janganlah pergi rempit suka-suka ke apa ke, mungkin contohnya. Okay, first kali kita identify sukan yang kita nak. Okay, katalah contohnya motorized paragliding ataupun sukan luncur udara bermotor. Kalau you nak buat benda tu, memang rasa takut. Okay, tapi macam mana kita nak atasi takut macam saya cakap tadi? Okay, kita tanya faham orang tu. Okay, kita buat latihan di bawah dulu, basic training. Kemudian dia akan membina semangat kita slowly. Benda ni tidak akan berlaku sekelip mata ataupun overnight je. Okay, kita kena belajar teknik ni. Tapi kalau macam hal takut dari segi takut nak cakap mak, cakap bapak ke, tu yes, banyak di kalangan remaja yang banyak berkongsi dengan saya, di mana dia kata, Kak Ma, saya nak cuba tapi my parents tak bagi. So for me macam ni, macam saya katakan tadi, mak saya dia tak bagi.
sekali. Tapi kita cuba sikit-sikit di mana kita tunjuk minat kita, satu. Lepas tu kita cakap dekat ibu bapa kita minta dia orang berdoa untuk yang terbaik untuk kita. Walaupun susah, nothing is easy in life. Tapi how do we convince them? That's important. So macam saya masa dulu saya ingat pernah cakap mak jangan risau, I promise you I'll still be that the same girl, you know, that cook or sew for you, you know. So kita buktikan lah. So from time to time just prove that okay, you're still there, you're okay. Kan? Itu dari segi ibu bapa, dan saya pasti setiap orang ada cara sendiri untuk berkomunikasi atau berbincang dengan ayah semua kan, ataupun ibu bapa. Dan kalau macam kat sekolah tu, okay, kadang-kadang kita bukan nak menipu ibu bapa, tapi kalau kita boleh buat sikit-sikit dengan kawan-kawan, because if you believe what you do bring positive impact in your life, why not? Eventually you akan dapat blessing daripada your family juga. Okay. And then yang ketiga, kalau macam kita takut dari segi takut kena kutuk ke, takut kena apa-apa ke, for me, let's move on. Kita patut sambut wawasan 2020 now. You know, everything move forward. Minda kena terbuka. Pertama sekali, minda kena terbuka, that you akan terima semua ni. Tak ada kutukan, kita tak dapat membina keyakinan. Betul. Okay, tak ada latihan, kita tak dapat membina kekuatan. Okay, tak ada penyesalan, kita tak ada keinsafan. Jadi kalau nak kejayaan, kita harus melalui semua kegagalan dan cabaran hidup. Orang kata yang penting bukannya jatuh tu, tapi bangun semula selepas jatuh. Yes. Itu sebab sukan dia mengajar kita cuba lagi. Kalau coach, dia takkan cakap alah, tak apa, you duduk dulu, okay, besok next week. No, coach is always like, you get up, try again. That's why they call themselves coach. Coach is not teacher. Kalau teacher kat sekolah, okay, demam okay, pergi relax dulu. Okay. Cikgu, teacher, I mean this makes sense. You know, they are very soft, whatnot. Tapi coach, okay, if you want to do better, you find a coach that never compliments you, yang tak akan puji-puji. Cari coach yang, you know, macam Kelina. Saya suka World Cup punya Ferrari pula. World Cup punya referee. Ferrari. Nampak kereta for je me, ni. I like his style. You know, adil, orang kata adil. Okey. Baik, kita ingin ucapkan banyak-banyak terima kasih pada Mas. Kita dah sampai ke penghujung tanpa disedari sebenarnya, sebab sungguh banyak benda yang kita ingin kongsikan, tapi harapnya mungkin belia wanita kita yang mendengar, anda mempunyai ataupun dapat memperolehi inspirasi daripada apa yang kita kongsikan bersama dalam Suri hari ini. Dan Mas, mungkin yang akhir. Ya, terima kasih kerana menjemput saya, kerana saya suka mengingatkan atau mengajak mereka untuk membuat sukan, kerana percayalah sukan ni boleh membawa banyak benda yang positif. Macam saya katakan tadi, kalau dulu tak dapat duit, hari ni insya-Allah dari sukan mengajar ke apa semua, mesti insya-Allah pulangannya orang kata berbaloi.